Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Tajuk kita pada hari ini adalah kaifiat perkahwinan dalam Islam, iaitu pelajaran yang ke-13. Bahagian ulum syar'iyah, yang mana dua perkara yang di akhirnya diharap pelajar dapat menerangkan ciri-ciri bakal suami dan isteri. Yang kedua, dapat menghuraikan perempuan yang haram dikahwini. Okey, jadi Islam telah mengatur bagaimana tata cara keseluruhan dalam membina rumah tangga, yang mana semua ini tertegak di atas kaedah maqasid syar'iyah. Disebut sebagai maqasid syar'iyah, iaitu matlamat syarak. Bagaimana Islam ini menguruskan kehidupan kita. Yang pertamanya dilihat kepada menguruskan agama. Dalam maqasid syar'iyah, yang pertamanya adalah agama, yang keduanya adalah keturunan, yang ketiganya adalah untuk menjaga akal manusia, yang keempat adalah menjaga darah manusia, yang kelimanya adalah menjaga harta manusia. Jadi kita akan fokus dalam tajuk ini, maqasid syar'iyahnya adalah tentang menjaga keturunan manusia. Jadi Islam menguruskan keturunan manusia dengan tata cara yang sangat berdisiplin, walaupun manusia itu mempunyai cita rasa, mempunyai naluri, fitrah, sukakan kecantikan, sukakan membina keturunan, tetapi manusia dipimpin oleh satu disiplin yang disebut sebagai maqasid syar'iyah. Bagaimana maqasid syar'iyah dalam keturunan ini? Antaranya ialah bermula daripada tata cara kita memilih calon suami atau isteri, kemudian berlangsunglah agenda untuk merisik, kemudian seterusnya meminang, kemudian berakhir dengan perkahwinan. Sebab dalam maqasid syar'iyah, tata cara ini adalah untuk mengelak daripada berlakunya perbuatan zina ataupun perbuatan yang menyalahi syarak. Okey, yang keduanya kita akan fokus pada ciri suami ataupun ciri isteri. Antara ciri-ciri suami atau isteri idaman manusia adalah antaranya kita nak orang yang baik, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beriman, orang yang ada ilmu tentang keduniaan, ilmu tentang akhirat, dan mempunyai rasa tanggungjawab, berterima rasa dan sebagainya. Banyaklah ciri-ciri. Cumanya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'. Kahwinilah perempuan itu kerana 4 perkara. Yang pertama, lima liha, kerana hartanya. Hartanya. Yang kedua, lihisabiha, kerana keturunannya. Lihasabiha, keturunannya. Wali jamaliha, kerana cantiknya. Walidiniha, dan juga kerana agamanya. Kalau tak 4, salah satu, 3 daripada 4, 2 daripada 4 pun boleh. Tetapi kata Rasulullah, fadhfar bizatid din taribat yadaka. Hadis muttafaqun alaih. Pilihlah yang beragama, nescaya kamu akan terpelihara. Jadi agamanya adalah calon suami dan isteri ini mestilah orang yang terbaik daripada segi agamanya. Maksudnya dia menjaga ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi manusia yang bertakwa. Sebab apa? Sebab apa agama ni adalah yang terbaik? Sebab agamalah yang akan menjaga keturunan, akan menjaga rumah tangga, keaibannya, akan menjaga harta dalam rumah tangga itu. Okey, jelas pelajar-pelajar. Okey, yang seterusnya adalah kita akan melihat kepada wanita yang haram dikahwini. Wanita yang haram dikahwini dalam tajuk ini dibahagikan kepada 3. Yang pertamanya adalah melihat kepada keturunan. Yang keduanya melihat kepada penyusuan. Yang ketiganya adalah melihat kepada musaharah. Keturunan adalah tertakluk kepada orang yang dikatakan sebagai saudara kandung ataupun darah daging kita. Kalau penyusuan melihat kepada seseorang itu, kalau dia disusui oleh seorang perempuan 5 kali susuan, dengan setiap susuan itu kenyang dan dia berumur 2 tahun ke bawah, maka dia dah dikira sebagai anak susuan ataupun saudara susuan.
Okey, musaharah ni adalah persemendaan. Maksudnya orang luar masuk dalam keluarga kita melalui perkahwinan. Okey. Jadi kita lihat kepada yang pertamanya, ya, keturunan. Okey, siapakah yang tertakluk dalam kategori keturunan? Maksudnya di sini adalah haram selama-lamanya. Ya, saya letak kat bawah ni, haram selama-lamanya. Yang pertama adalah, kalau tengok nota Ustaz Snap, nota buku pendidikan Islam ni, yang pertama adalah ibu, nenek dan ke atas. Ya, ibu kepada ibu, iaitu nenek, dan seterusnya ke atas. Okey, yang kedua, anak perempuan. Anak perempuan kita haram dikahwini. Ya, dan ke bawah masuklah cucu, cicit, nyet dan sebagainya, ke bawah. Okey, yang ketiganya adalah adik-beradik perempuan yang seibu sebapa. Adik-beradik kita perempuan yang seibu sebapa, ataupun adik-beradik seibu, ataupun adik-beradik sebapa. Ya. Okey, cuba tengok di bawah ni, saya buat ringkasan. Seibu sebapa di sini. A berkahwin dengan B, dapat A, B, C. A kecil, B kecil, C kecil. Okey, tiga-tiga ni adalah saudara seibu sebapa. Okey, kalau seibu, tengok yang nombor 2 ni. Kalau seibu, contohnya A berpisah dengan B, maka A berkahwin dengan B2, isteri baru, maka dapat anak. Ya, dapat anak di sini. Ya, maka anaknya adalah saudara sebapa bagi kita. Kemudian ibu pula berkahwin lain dengan suami yang baru dan dapat anak, maka anak itu juga adalah disebut sebagai saudara seibu, haram dikahwini. Okey, seterusnya nombor 4. Ya, nombor 4, ya, mak saudara, iaitu sebelah ibu ataupun sebelah bapa. Maksudnya adik atau kakak ibu kita, ataupun adik atau kakak bapa kita. Okey, seterusnya yang kelima adalah anak saudara daripada adik-beradik seibu sebapa. Anak saudara, ya, daripada adik-beradik seibu sebapa. Okey, kita tengok balik gambar rajah di bawah ni. Bawah border yang warna orange ni, ini adik-beradik kita. Okey, level yang kedua adalah anak saudara, anak adik kita ataupun anak abang kita, haram dikahwini. Okey, jelas ya. Dan ke bawah tu maksudnya kalau ada cucu saudara ke bawah, ya, juga haram dikahwini. Okey, kemudian kita masuk pada yang seterusnya adalah haram selama-lamanya daripada sudut penyusuan, menyusu. Tadi Ustaz dah sebut dah bahawa penyusuan itu mesti dengan syarat, ya, 5 kali susuan. Dengan setiap kali susuan itu kenyang dan dia di bawah umur 2 tahun. Ya, di bawah umur 2 tahun. Dan yang tersenarai dalam penyusuan ini adalah, yang pertamanya adalah ibu susu dan ke atas, ya, nenek, ya, sehinggalah ke atas. Yang kedua, anak susuan, ya, anak susuan, cucu susuan, cicit susuan. Okey, yang ketiga adik-beradik susuan. Okey. Kemudian mak saudara, ya, dan juga adik-beradik ibu bapa, ibu susuan kita, ataupun di sebelah bapa saudara, ya, adik-beradik bapa saudara susuan kita, ya, haram dikahwini. Dan yang kelimanya adalah anak saudara susuan dan ke bawah. Okey, jadi kesimpulannya dalam bab susuan ni hukumnya sama seperti haramnya dengan sebab keturunan yang kita bincangkan sebelum ini tadi. Okey, seterusnya adalah persemendaan. Persemendaan ini adalah orang luar masuk dalam keluarga kita. Contohnya, ya, yang pertama ibu tiri, ya, bapa kita kahwin lain, ya, jadi isterinya adalah ibu kita, ya. Sama ada selepas akad nikah berlaku persetubuhan,
dia tetap haram pada kita, ataupun selepas akad nikah dia tidak disetubuhi dan terus diceraikan, maka dia tetap juga disebut sebagai persemendaan, haram bagi kita untuk berkahwin dengan dia. Okey, yang kedua adalah menantu. Ya, menantu kita haram, ya, ataupun menantu kepada ya, menantu pada, maksudnya menantu kepada anak kita, menantu pada cucu kita dan ke bawah. Okey, seterusnya adalah ibu mertua dan juga nenek mertua. Mak mertua kita, nenek mertua kita haram. Okey. Kemudian yang keempatnya, ya, haram berkahwin disebut sebagai persemendaan bagi anak tiri. Anak tiri sekiranya telah disetubuhi ibunya. Contohnya si A berkahwin dengan si B, si A berkahwin dengan si B. B ni ada anak perempuan, sekiranya si A telah menyetubuhi isterinya, maka haram anak ni dah tak boleh. Tetapi sekiranya si A berkahwin dengan si B, kemudian diceraikan, ya, kemudian diceraikan, maka anak perempuan itu boleh dikahwininya. Okey. Tapi jarang berlaku dalam masyarakat kita, tidak berlaku dalam masyarakat kita. Okey, seterusnya adalah haram sementara. Yang terakhirnya adalah haram sementara. Kita akan lihat haram sementara ni maksudnya ada perkara yang menghalang untuk dikahwini, kita kahwin dengan dia, ya, dengan sebab-sebab yang tertentu. Ada 7 perkara. Yang pertamanya adalah isteri yang ditalak 3. Isteri yang ditalak 3, dia hendaklah habis iddah, dia berkahwin dengan orang lain, berlaku persetubuhan, ya, kemudian bercerai tanpa paksaan, barulah boleh berkahwin balik dengan kita, contohnya. Okey, yang kedua adalah isteri orang. Isteri orang haram dikahwini, haram sementara. Kalau dia diceraikan, boleh kahwin. Okey, yang ketiganya adalah perempuan dalam iddah. Perempuan dalam iddah ni maksudnya apa? Dia maksud iddah, bahasa mudah Ustaz bagi sebut, iddah ni adalah perempuan dia menyucikan rahim dia daripada benih suami dia yang pertama, suami yang asal dia. Dia ada tempoh dia, ya, 3 kali suci setelah melahirkan anak. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Perempuan yang dalam iddah haram dikahwini, haram sementara. Habis yang iddah boleh dikahwini. Okey, yang keempatnya adalah perempuan yang hamil hasil daripada perzinaan, haram dikahwini. Okey, kemudian yang kelimanya adalah perempuan kafir, ya, perempuan yang kafir, ya. Kalau perempuan samawi yang beragama samawi, maka dia boleh dikahwini, ya, susahlah nak cari hari ni, ya, perempuan yang beragama samawi ni. Okey, yang keenam, samawi ni maksudnya yang beramal dengan kitab Taurat, Zabur dan Injil, ya. Kemudian yang keenamnya adalah mengumpulkan adik-beradik isteri dalam satu masa, ya. Contohnya kita berkahwin dengan isteri kita dan kita kahwin dengan adik ipar kita, tak boleh. Ataupun dengan mak saudara isteri kita, tak boleh. Mesti salah satu, ya, diceraikan salah seorang, diceraikan, barulah boleh kahwin, ya. Okey, yang terakhirnya adalah perempuan yang kelima, ya, bagi lelaki yang mempunyai 4 orang isteri. Maksudnya limit bagi seorang lelaki ni adalah 4 orang, ya. Jadi kalau untuk tambah yang kelima, ya, dia mesti tolak, ya, daripada 4 orang ni, baru dia boleh kahwin seorang untuk cukup kuota kalau dia nak lah. Okey, jadi sekadar itu pengajaran untuk kali ini, untuk siri yang pertama. InsyaAllah mudah-mudahan pelajar-pelajar dapat memahami dengan baik, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.